Didik TV KPM. Hei Zara, kenapa dengan kuku ni? Dia mati ke? Wan, tak tahulah semalam dia hidup je gerak. Macam mana nak bagi ke guru sains kita? Wan, Zara buat apa ni? Kami tengok kura-kura ni. Dia hidup ke mati lagi? Biar saya tengok. Dia hidup lagi lah. Oh, iya ke? Ya, cuma dia malu. Kalau dia ada orang, mesti dia keluarkan kepala dan kakinya. Okey. Apa kata? Jom kita menyorok. Jom. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 1 bersama saya Abang Chris untuk mata pelajaran sains. Okey, angkat tangan. Siapa di sini suka belajar sains? Sama dengan Abang Chris lah. Baiklah, boleh tak nampak sini banyak haiwan ada dalam studio? Apa kaitan dengan topik hari ini? Apa kata kita tanya guru kita untuk episod kali ini? Jom. Itu dia, hari ini saya bersama Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Hai Chris. Hai Cikgu. Hai murid-murid semua. Hai. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baiklah, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Bukhari dari SK Pendidikan Khas Selangor selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Hai Cikgu, terima kasih. Baiklah Cikgu Kalimi, apa kaitan video tadi dan juga hari ini kita nak belajar apa Cikgu? Apa kaitan kita? Ada nampak banyak haiwan di sini Cikgu? Ya betul. Ya. Saya bukan keseorangan Chris. Ya. Sketsa tadi sebenarnya Chris, ada satu situasi anak murid saya ada 2 orang. Baiklah. Mereka jumpa kura-kura. Lepas tu mereka ada perancangan untuk menyerahkan pada guru untuk kita pelihara di sekolah. Tetapi satu ketika mereka berasa pelik apabila kura-kura tu tak nak keluarkan badannya. Jadi mereka rasa macam mati ke hidup. Datang seorang tadi, yang tu anak cikgu tu. Dia beritahu kemungkinan dia sedang menyembunyikan dirinya. Sebab kura-kura ni ada cangkerang yang keras yang berada di seluruh badannya. Jadi mereka menyorok sekejap. Memang betul Chris. Selepas 5 minit keluarlah seperti kura-kura yang kita nampak sekarang. Tada! Mereka jumpa 2 dan saya punya 1. Yang sulung yang besar tu. Jadi hari ini Chris, sebenarnya kita nak cerita, kita nak belajar berkaitan, nak beri contoh haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh haiwan yang kita akan senaraikan. Ada 16 Chris, banyak. 16 Ya. Okey. Yang kedua, kita nak juga nanti pada akhirnya murid boleh memberitahu dan memaklumkan kepada kita bahagian tubuh haiwan tu apa fungsinya. Jadi menarik ni Chris, beserta dengan sini ada ayam, anak ayam dan anak itik. Betul. Di sana kita ada arnab yang comel macam Chris. Yang ini namanya pernah nampak tak Chris? Wih, ini ayam. Ayam gajah nama dia. Ayam gajah. Dan besarnya. Kita ada 2 kura-kura dan 1 labi-labi. Bukan labu-labi, labi-labi. Mana cikgu? Yang ini labi-labi. Yang ni kura-kura. Istimewa hari ini. Baiklah. Apakah kita teruskan untuk aktiviti pertama cikgu? Okey. Untuk makluman semua, perkara-perkara berkaitan dengan bahagian tubuh badan ni ada banyak, ada 16. Tetapi mungkin kita akan pergi satu persatu. Baiklah. Dan kita akan menyatakan haiwan-haiwan yang berkaitan dengan bahagian tubuh tersebut. Dan pada masa yang sama, pada akhirnya nanti kita akan kaitkan bahagian haiwan tersebut dengan fungsinya. Jadi Chris, kalau tengok kepada haiwan memang terlalu banyak Chris. Cumanya ada haiwan luar negara, dalam negara. Betul. Yang seperti ini ialah haiwan-haiwan yang biasa kita lihat, ayam, tapi kura-kura jarang kita lihat. Dan ini menjadikan keseronokan kita belajar sains. Seperti yang Chris maklumkan tadi, memang seronok. Dan hari ini Chris, kita akan fokus kepada bahagian-bahagian tertentu haiwan-haiwan yang saya bawa ini dan beberapa contoh yang lain. Jadi contohnya, kita lihat kepada skrin. Baik. Kuda yang kuat berlari.
Dan kemudian kita tengok boleh dikatakan hampir ke semua haiwan ada struktur kepala, badan dan ekor. Jadi bahagian kepala, bahagian badan, bahagian ekor. Kebanyakannya haiwan memang ada struktur tersebut. Yang kedua yang kita nak cerita ialah berkaitan dengan badak sumbu. Walaupun di seekor badak ada sumbu kat depannya, bukan tanduk Dan tanduk ni ataupun sumbu ni ada peranannya, Chris. Pernah tengok badak sumbu, Chris? Pernah, cikgu. Di zoo kan. Di zoo. Kita tak jarang nampak dia secara terbuka. Dan seterusnya, ini satu lagi contoh haiwan yang berparuh. Paruh ni apa dia? Bahagian muncung dia. Kalau Chris ada burung undan nama dia. Dia bukan tajam. Dia melendut ke bawah. Dia gemuk ke bawah sebab kat situ disimpan ikan. Kalau burung kakak tua, burung kakak tua macam ni juga. Betul. Yang dia boleh kepit kacang sebagai contoh sebagai makanannya. Jadi paruh. Ini ialah antara bahagian-bahagian yang terdapat pada haiwan yang kita tampilkan 3 ini. Okey, ada lagi contoh. Yang ni cangkerang keras ni ada pada siput dan juga haiwan yang kita bawa, kura-kura. Jadi Chris, nanti kita akan tengok bahagian-bahagian lain pada haiwan-haiwan yang berbeza dan pada hujungnya kita akan ceritakan dia punya fungsinya. Baik, seterusnya. Tibalah masa kita pergi kepada bahagian-bahagian yang lebih terperinci. Ini dia, Chris. Banyak tu. Uish, banyak cikgu. Boleh nampak tak yang pertama sebelah kiri? Nampak cikgu? Ya, ini ialah helang. Paruh helang berbeza dengan burung yang tadi, tapi tetap paruh. Yang mana itulah satu kawasan, satu tempat untuk mereka menyuapkan diri mereka sebagai makanan. Yang kedua, kita ada sisik. Sisik ikan ni? Sisik ikan. Sisik ikan, tapi ada juga ikan yang tidak bersisik. Ada juga haiwan seperti ayam bersisik pada bahagian kaki sebagai contoh. Yang ketiga nampak, Chris, sebahagian daripada badan ikan. Itu namanya sirip. Mesti ada fungsinya. Macam kapal selam, mesti ada bahagian yang menjulur ke bawah ataupun ke tepi sebagai contoh. Yang ini kita boleh kata telinga ataupun kepala. Sebahagian daripada anggota yang paling penting bagi sesuatu haiwan. Kemudian ini badan, ini ekor, ada peranannya untuk menyeimbangkan struktur pergerakan sesuatu haiwan, kepak, sumbu dan juga tanduk. Beza. Chris, ya, cikgu. Kesemuanya saya beritahu. Apa kata kalau Chris sambung? Okey. Saya sediakan untuk Chris kita uji. Baiklah. Di sebelah kiri kita. Berhati-hati. Murid-murid di rumah pun boleh tolong Aman Chris Silakan. Yang pertama yang sebelah kiri warna merah. Yang ni cikgu? Ya, betul. Saya rasa yang ni cangkerang, cikgu. Cangkerang. Untuk makluman murid-murid, kita eja cangkerang bukan cengkerang. Cangkerang. Keputusannya kita akan tengok nanti. Kalau betul semua, Chris, saya bagi hadiah tau. Boleh, cikgu. Seterusnya, rama-rama. Itu sebahagian daripada anggota rama-rama. Saya rasa yang ni betul tak? Bukan tanduk ke? Bukan tanduk, cikgu, yang ni. Saya rasa yang ni sesungut. Sesungut. Mungkin pilihan yang bijak. Yang ketiga tu macam kaktus kan? Bukan kaktus ni, cikgu. Sebab hari ni kita belajar berdasarkan kepada jawapan yang diberi. Saya rasa yang ni kulit keras. Mungkin Chris dapat agak sebahagian daripada tubuh buaya sebenarnya. Yang ni terusnya macam buah tapi dia sebenarnya lebih bulu pelepah atau lebih dekat. Saya rasa yang ni, cikgu, bulu halus. Silakan. Seterusnya. Tinggal 2 lagi. Yang ni senang, cikgu. Ini bulu pelepah. Bulu pelepah dia macam pelepah pisang, pelepah kelapa. Dan yang terakhir sekali, pastinya kaki selaput masa tinggal sikit lagi, Chris. Cikgu dah siap, cikgu dah siap. Anda kunci jawapan? Kunci. Tak ada pertukaran? Tak ada, cikgu. Jawapan Mantap. Jom kita teruskan. Untuk jawapan bagi tubuh haiwan yang pertama, Chris memang biasa tengok masa kat kampung dulu kat taman selalu pun ada. Dia serang tumbuhan-tumbuhan ataupun pokok bunga ataupun sayur-sayuran. Betul lah tu, cangkerang. Sekali lagi cangkerang 1 daripada 6 nampaknya. Yang kedua, sesungut. Jadi sesungut ni ada pada siapa, Chris? Soalan tambahan. Kepada haiwan serangga. Serangga. Yang kakinya 6, yang 3 bahagian badan. Kemudian yang seterusnya ini adalah nampak memang jelas kulit keras yang dipunyai oleh buaya. Buaya pernah nampak buaya? Pernah nampak. Di zoo saja. Di zoo saja. Seterusnya yang ini berbulu halus dan berbulu pelepah. Beza, Chris.
Sebab bila halus tu dia macam rambut, macam berus. Manakala bulu pelepah, dia ada bahagian keras di tengah-tengahnya. Seperti pelepah pisang. Lagi pelepah pokok kelapa. Jadi murid kalau dia tulis bulu saja belum lengkap. Kita belum beri markah penuh. Sebab ada dua jenis. Bulu pelepah dan bulu halus. Yang seterusnya ialah yang ini dipunyai oleh haiwan-haiwan yang berhampiran dengan air. Jadi kalau kita semak dengan jawapan Chris di sana dengan di sini, wow, hebat. Kesemuanya tepat, sama. Tepukan kepada Chris. Okey Chris, silakan. Ada ganjaran ke? Ada ganjaran. Chris pilih, saya bagi 3 bintang. 3 bintang. Bermaksud tanpa bantuan saya, Chris boleh menyelesaikan jawapan dengan tepat. Kalau Chris tadi saya bantu, saya bagi 2. Kalau Chris gagal menjawab, duka cita, saya bagi 1. Tetapi anda hebat, Chris. Terima kasih, Cikgu. Okey. Daripada haiwan-haiwan ini, Chris, kita sebenarnya sebahagian saja. Kita akan lanjutkan selepas ni kepada bahagian-bahagian lain pula dan juga haiwan-haiwan yang lain pula. Baiklah, Cikgu. Kalau macam tu kita berehat sebentar boleh? Silakan. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bersama Cikgu Kalimi. Jumpa selepas ini. Dapat 3 bintang. Baik, 3 bintang.